dia pergi ke nombor 3. Pasal ketiga iaitu jauhilah daripada mengumpat-ngumpat, peribadi orang, mengecam pertumbuhan dan jangan lakukan apa yang memberi kebajikan. Jadi kita tengok surah Al-Humazah ayat 1. Tak payah tengok apa. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa yang Allah SWT kata dalam ayat itu, celakalah kan, celakalah untuk setiap pengumpat, penista kan. Pengumpat ni dalam masalah dia ribah, tak silap ribah, betul tak? Betul tak? Ribah, okey. Pengumpat tu ribah. Ribah kan maksud tu? Okey. Dan sebab ada ribah ni yang pertama yang biasa kita dengar kan, makan daging saudara sendiri kan. Sebab dia, kat sini tak nampak sangat. Tapi macam aku hari tu balik Malaysia, ya Allah, boleh kata kedai kopi tu dengar lah macam-macam lah. Macam cakap macam betul, tapi padahal dia sangkaan sebenarnya mata. Itu bukan kedai kopi lah. Itu bukan nak cakap orang, tapi aku sendiri pun kadang-kadang buat juga kan? Aku sendiri pun terbuat juga. Kadang-kadang macam saya cakap, aku tak tahu lah. Tapi macam aku, yang aku sedar sebagai maksud dia, macam apa yang aku sedar, kita sebagai manusia ni, kita ada satu tendensi untuk lupa. Macam Mahdi cakap, Melayu mudah. Tapi bukan Melayu je lah, semua. Memang kita manusia untuk lupa tu kan. Melayu dah lupa. Dan lagi satu, jangan mengumpat-ngumpat peribadi kan. Memang kita nampak kadang orang tu memang buat slide kan, memang buat masalah kan, buat masalah atau buat hal kan. Tapi yang penting kita sabar. Kadang-kadang kita nak je tak cakap kan, tapi cakap dengan diri sendiri cukup lah rasa kan? Tak tahu kalau fikir, tak tahu mengumpat ke tidak kan. Macam aku kadang kalau nak tahan juga, cakap diri sendiri walaupun kata gila kan. So kemudian jangan mengecam pertumbuhan kan. Macam kita tengok sekarang ni Ikhwan Muslimin, Diorang macam mana? Kan banyak kan, macam sekarang kita dengar macam diorang punya yang apa ni, yang buat kan dekat Mesir. Kita cakap, apa ni Islam? Islam mana suruh kan? Islam mana suruh buat kebusukan kan? Islam mana bagi benda tu kan? Itu kan haram kan? Apa bunuh orang kan? So macam kita, macam aku sendiri, aku tak tahu apa yang berlaku dekat sana sebenarnya. Sebab macam aku sendiri, aku tak tahu apa yang, maksud aku tak berada kat sana kan. Memang kita dengar media, tapi media dia tak sebenarnya betul. Maksudnya kita cuba untuk mengelak, kita tunggu baik-baik. Sebab kebiasaannya kebenaran tu akan sampai, tapi lambat lah kan. Kalau kita sabar sikit, kebenaran tu akan sampai juga apa yang berlaku sebenarnya kan. So sekarang ni media pun dah banyak, tapi yang penting jangan tengok satu source lah, banyak-banyak supaya kita tahu apa balas benar. Tambah kongsi sikit yang waktu yang sunnah tu, Syekh Jaafar tadi cerita lah, yang kita bila dengar yang benda-benda macam apa fik-fik yang apa macam-macam grup yang bawa ni, kita kena tengok konteks perjuangan dia orang. Dan setiap apa fatwa ke apa yang dia orang punya stand tu, dia ada konteks dia. Dia macam ada konteks culture apa semua. Kalau macam even aurat pun dia ada konteks culture dia juga. Jadi benda-benda tu dia kena ambil kena ambil faktor lah. Kita kena faktor benda tu semua dalam kita nak, jangan nak judge. Dan kita kena tahu apa culture masyarakat kat situ, apa situasi dia kat situ. Dia macam kita punya keadaan kat sini, fatwa kita kat sini macam contohnya fatwa lah, yang lebih pada cakap pasal fatwa dekat fatwa dekat authority macam benda-benda tu lah. So lagi satu, kalau boleh kita elakkan untuk mengencam pertumbuhan ni. Nampak ni. Yang kecil Contoh okey, contoh. Ada air kan. Dia ada satu tumbuhan ni, dia kata dulu lain, tapi sekarang lain. Kita nampak benda tu memang kontradik gila lah, sampai dia dah dengan polisi untuk dia tidak buat sesuatu, tapi akhirnya dia buat juga. Kan? So macam kita tengok apa ni kan. Kata dia buat pertumbuhan. Kata pertumbuhan Islam, tapi buat benda yang kontradik apa yang dia kata. Maksudnya kita kalau boleh cukup katakan bahawa kita perlu bersama dengan ni, kita perlu bersama dengan pertumbuhan ni, nyatakan kelemahan tu cukup, jangan lebih daripada tu. Cukuplah kita katakan bahawa ni ada kelemahan kat sini, ni ada kelemahan kat sini, cukup. Tak perlu nak situ. Okey ni tak payah. Rasa kan sekarang banyak orang dia
dia suka kecam orang daripada bagi pendapat yang konstruktif. Dia oh apa ni. So dia buat orang tu rasa macam tak boleh nak bangun balik lah, tak boleh buat benda yang baik lah. So daripada tu macam banyak sangat impact yang negatif. Tak boleh nak membangunkan negara macam tu. Semua asyik kecam je, tapi dia tak bagi pendapat ataupun solution pada tu. Ada apakah idea yang bernas pada masalah tu. Tu masalah masyarakat. Semalam ada orang tulis dekat Facebook, don't just comment, recommend. Tak tahu siapa yang tulis tanya. Anonymous. Good code. Yang penting elakkan mengumpat dengan menghina. Ini satu hal lah. Umpat dengan menghina. Ada apa lagi nak tambah? Jaga mulut. Wasiat keempat, jangan bertengkar walau dalam apa je keadaan sekalipun, kerana percakapan itu tidak mendatangkan apa-apa faedah. Jangan bertengkar. Sebab dia bila bertengkar ni kebanyakan kosong kan, macam kita bertengkar perkara yang kecil. Nak cakap kalau ini memang salah satu ujian lah sebagai seorang Muslim kan. Ujian sebagai salah seorang Muslim adalah kita diuji. Macam cakap, kita diuji dengan syaitan kan. Syaitan tu dia cuba untuk membuatkan seorang Muslim tu dengan seorang Muslim yang lain dia bergaduh. Sebab itu dia cara dia untuk dia tengok Muslim tu tidak akan berkembang. Muslim tu tak akan pergi mana-mana sebab asyik bergaduh kan. So macam kalau macam kita lah, macam aku lah kan. Kita cuba untuk elak daripada bergaduh kan. Lagi satu jangan bergaduh. Maksudnya kalau jangan bertengkar kan. Bertengkar tu satu hal, yang tak betul siapa tu satu hal. Bertengkar tu gaduh mulut. Gaduh mulut lah, macam benda-benda kecil kan. Macam contoh, ni beras aku, ni beras kau. Contoh kan. Kau tahu ni gula aku, ni gula kau, mana ada. Ni tepung aku. Contoh. Kenapa beras? Salah dah cerita semua. Kemudian bila kita bertengkar tu kan, sebab kadang benda-benda kecil kan, kita meletakkan kebenaran tu, yang hak tu sebagai dia punya asas ke. Maksudnya kalau kita bertengkar, lagi satu lah, bila kita bertengkar ni, bila kita bertengkar, kalau kita tengok orang tu asyik nak menang kan, kita bagilah menang. Yang penting kita yakin bahawa kita memegang, kita berada, kita dah cakap yang hak. Tapi maksudnya kalau kita cakap yang hak, kemudian orang tu asyik nak menang kan. So bagilah yang menang. Yang penting kita dah menang. Maksudnya kita dah menang sebab kita dah pegang bahawa ini adalah kebenaran dan dia takkan pergi mana-mana. Itu je. Okay? Dan lagi satu kaitan dengan ukhuwah yang ayat lagi tu yang Kak Niza jumpa Macam ayat dia? Al-Hujurat ayat 9. Macam bunyi ya? Jika ada dua Okey, itu lah kan. Jika ada dua orang yang menzalimi, maksudnya lagi satu kan. Bila kita nampak orang yang bertengkar kan, apa kita nak buat? Kan? Kita tengok dua orang bertengkar. Jadi jangan asyik kata, dah jangan bertengkar dah, cukup tu dah besar dah ni kan. Cukup tu. Tak, itu bukan cara dia. Maksudnya kita cuba untuk memahami situasi tu. Kita tengok macam dua orang bertengkar mesti ada sebab kan. Maksudnya mesti ada salah satu yang bermasalah, satu lagi ni kan, Alice kan. Maksudnya kita cuba untuk memahami situasi tu. Bila kita dah faham, sebab ada kemungkinan bahawa seorang tu menzalimi yang seorang lagi kan. Bila ada seorang tu menzalimi yang seorang lagi kan, kita macam dalam ayat tadi kan, ayat Al-Hujurat ayat 9 kan, kata bahawa kita perlu backup yang maksudnya yang dizalimi kan. Kita boleh backup yang dizalimi sampailah kebenaran itu tertegak. Boleh Tambah? Nak kongsi sikit lagi pasal waktu kita kat camp sunnah tu, kita orang belajar pasal Al-Haya. Mengenai apa? Haya. rasa malu. Haya. Jadi dia kata kena rendahkan suara. Tapi Rasulullah ada satu exception, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Ada contoh? Salah satu contoh waktu dekat dalam perang Uhud, ada Abu Dujana. Dia buat dengan gaya yang cukup lantang. Lepas tu dengan gaya yang memang orang yang intimidating gila dekat terhadap pihak musuh, dan dia gertak-gertak semua. Kalau ikutkan, lepas tu Rasulullah sendiri cakap, kalau dalam situasi lain Allah benci perangai ni. Itulah masa perang menegakkan kebenaran. Okay. Lagi tambah? Tambah pasal apa?
Hari tu ni teringat apa kutubah tapi dah lama lah. Abu Jannah. Dia nak cakap Abu pasal Jannah. mulut lah. Dia kata macam hari akhir nanti most of the dosa yang kita buat, most macam apa, most dosa source dia semua daripada mulut. Dia dah bukan mulut terkunci. Dia dah tapi dosa Kan, kan. dosa time kat sini lah. Macam most dosa kita source dia daripada mulut. Bagi kita jangan tengok lah, kebanyakan wasiat ni sebenarnya mengenai mulut lah, kena jaga mulut. Okey, kemudian apa tadi? Wasiat kelima. Itu berusaha untuk betul-betul dalam bahasa Arab yang fushah. Kerana bahasa Arab fushah adalah nama syiar. Standard Arabic. Quran ni Quran Arab. Quran ni. Nak juga kita belajar Arab tu daripada Al-Quran lah. Sebab Al-Quran tu sebab kita sekarang. Ada orang tanya, maksudnya ada orang question, adakah Al-Quran tu takkan berubah kan setiap masa? Apa jaminan dia? Jaminan ni apa? Jaminan ni adalah bahasa Arab itu sendiri datang daripada Al-Quran. So kalau bahasa Arab tu sendiri datang daripada Al-Quran, macam mana Al-Quran nak berubah? Bahasa Arab pun susah nak berubah. Yang bahasa tu still guna. Bahasa Arab tu datang daripada Al-Quran maksudnya. Itulah. Tak nak tengok macam mana. Bahasa Arab ni bahasa yang paling sempurna. Sebab misal kata kan, kalau kita cakap bahasa Melayu kan, kata ganti diri pertama saya, kata ganti diri atau aku, kata ganti diri kedua dia, dah tak ada beza lah lelaki ke perempuan. Kemudian ataupun yang lelaki ke perempuan tak tahu. Kalau ramai mereka tak tahu kan. Tapi kalau bahasa Inggeris okey, dia satu tahap lagi kan. Saya, I, we, kata ganti diri pertama, kalau ganti diri kedua you dah tak tahu lah lelaki ke perempuan. Kan, sama-sama Melayu juga. Tapi kalau kata ganti diri ketiga, he or she, so boleh beza lelaki atau perempuan. Tapi kalau ramai, tak ada beza. That's it. Tapi kalau bahasa Arab ni, dia sentiasa boleh dibezakan. Dia punya tahap dia tu sangat tinggi. Dan kemudian bila Allah sebut, bahasa Arab tu dah ada dah. Maknanya semua bahasa dia datang daripada Allah kan. Bahasa Arab tu dah ada dah. Masa Quran turun, bahasa Arab tu dah ada dah. Tapi bila Allah sebut dalam Quran, Quran Arabian, maksudnya Quran dalam bahasa Arab, gaya bahasa Al-Quran tu orang Arab tak pernah guna. Sebab tu walaupun kita kata kawan-kawan kita yang berbahasa Arab kat rumah, dia pun kena ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Arab. Macam kita baca terjemahan Al-Quran bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya, dia ada juga terjemahan Al-Quran dalam bahasa Arab. Maksudnya boleh diterjemahkan lagi. Maksudnya kena ada orang tolong bagi faham. Macam kita baca hikayat Raja Muda, kena ada translation kan. Ni apa dia tengah cakap ni. So macam tu sebab bahasa dia terlalu tinggi, sempurna, bahasa yang sempurna. Dia tak tahu sangat dah cakap ni sebelum saya singgah. Okey, wasiat ke-6. Janganlah terlalu banyak berdoa kerana orang Islam yang sedang berjuang itu tidak mengerti erti berdoa melainkan semua dalam setiap perkara. Soalan pertama, kita sudah berjuang ke? InsyaAllah. Ini apply untuk kita. Kenapa? InsyaAllah. Kita berjuang untuk apa? Oh. Betul lah. Ada maksud dia. Kita berjuang, betul lah kita berjuang kan. Tapi kalau kita tengok sebagai core foundation kita kat sini adalah kita menuntut ilmu, iaitu kita berjihad kan. Salah satu jihad tu adalah menuntut ilmu. Maksudnya kalau mati pun mati sebagai syuhada. InsyaAllah. Syuhada. Tapi perlu ingat ni side note je lah kan. So dia kalau ada hutang dengan orang tu pasti kena bayar. Bukan nak cakap aku ya, aku juga. Sebab dia dah bukan cakap apa, sebab dia adalah sebab dia adalah status syuhada tu tergantung kalau ada hutang. Marah jangan lupa Sebab tu bila macam aku sendiri fikir, kita ni sekarang ni boleh pergi ke Syria kan. Maksud dia bukan nak cakap kita nak mati. Memang maksud dia kalau ada keperluan untuk pergi ke sana, adakah kita boleh pergi? Aku fikir balik kan. Bila fikir balik, aku ada pinjaman. Aku pinjaman rakyat. Ada duit kan. Maksud duit kat sini ada pinjaman rakyat. So itu adalah hutang kan. Maksud dia kalau misalnya aku syahid pun, ni pendapat je lah. Mungkin salah, mungkin betul. So maksud kalau aku pesan aku mati pun kan, maksud dia aku syuhada aku tergantung sebab aku masih dalam hutang kan.
Tu salah satunya. Tapi kita perlu ingat, jangan maksudnya kita tak pergi tu, kita kat sini kita main-main. Kan? Maksudnya kita ada amanah. Kita memegang duit rakyat kan. Macam amarah majlis amanah rakyat. Amanah rakyat. So amanah rakyat kan. So duit tu adalah amanah kan. So kita ada amanah yang perlu dilaksanakan kan, iaitu berjihad kan. Untuk ilmu. Okey. Sebelum bergerak ke wasiat seterusnya, nak bagi sedikit penjelasan kot. Sebab bila baca ni jangan terlalu banyak bergurau, kerana orang Islam tu dia kena serius berjuang kan. Adakah semua orang Islam kena muka dia macam komando? Senyum. Maksudnya dia ada kelembutan, dia ada sifat sopan santun dia ada sifat mesra dia, senyum dia, ramah dia. Sebab kalau watak orang Islam ni watak yang stern, yang macam ada apa? Nak apa? So orang macam lagi jauh lah daripada kita memang teroris diorang ni kan. Kalau kata kita kan ada sifat lemah lembut tu lah. Sebab Rasulullah tu selalu happy. Walaupun hidup dia banyak masalah, walaupun hidup dia banyak cabaran, dia selalu happy. Dia selalu gembira, bahagia. Maknanya kalau orang jumpa dia tak pernah rasa macam dia tu serabut. Kita ni jangan jadi orang yang bila orang jumpa kita kan, orang cop kita ni muka masalah. Kita kan tak suka kan. Mungkin kita dalam hidup kita pun kita pernah jumpa orang macam tu. Yang bila jumpa je, dia belum buka mulut lagi, kita nampak dia datang, kita tahu dia ni mesti serabut ni. Kita dah ada aura serabut tu. So tak nak, kita ni bawa apa? Kita ni jadi, kalau istilah dia pakai ni, the life of the party, betul ke? Macam kalau kita datang kan, orang rasa gembira, rasa senang, rasa bahagia dengan kehadiran kita. So kita kena bawa sifat tu. Tapi maksud jangan banyak bergurau ni, janganlah macam lara-lara, macam sampai tak buat kerja kan. Bukan macam tu. Sebab Rasulullah ni dia serius, tapi bukan kata dia serius dalam keadaan muka yang masam macam tu. So kena faham ni betul-betul, jangan salah pegang kan. Satu lagi kan, pernah dengar cerita pasal kata apa? Yang games kan, desensitize kita punya Cuba untuk pendek. Okay, nak pendek kan ni. Lepas tu, nak fikir kan, bergurau pun also desensitize kita punya value. Betul. Salah contoh paling recent ni lah, yang rape cheers tu. Lepas tu kat situ pun orang community sini dia orang jelas macam mana orang trivialize this issue melalui joke. They treat it as a joke, tapi some people dia tengah berusaha tau untuk this issue. There are a lot of people yang berusaha nak settle this kind of issue. Ini isu yang dia perjuangan, tapi some people trivialize about it. Boleh apply juga kat situ. Okay, next. Belum habis lagi nak cakap tadi. So satu je, bila bergurau tu boleh. Kita boleh bergurau, maksudnya kita buat lawak kan, walaupun lawak bodoh. Tapi tak apa lah kan, kadang-kadang kita perlukan lawak tu untuk, maksudnya untuk kita pun student, ada masa kita stres, ada masa kita okey kan. Masa stres tu sangat-sangat perlu bergurau kan. Tapi kena tengok orang kan kalau Stres gurau. dia bukan tengok orang kan, kalau macam orang tu Stres gurau. tengah stres sampai ikut jangan kacau dia kena marah pula kan. Yang penting sekali Jangan kacau. perlu ada prinsip dalam gurau tu kan. Kena ada kebenaran. Semua kurang pun senang. Macam ada satu hadis Nabi kan, Nabi cakap apa? Aku adalah orang yang suka gurau, tapi tidaklah gurauan aku itu melainkan benda yang hak. Maksudnya Nabi buat lawak, joke, tapi joke Nabi tu berdasarkan benda yang hak. Contoh dia, satu contoh cerita balik lah. Dalam satu majlis tu Nabi jumpa orang tua kan. Nabi jumpa orang tua. Lepas tu Nabi cakap orang tua tu, orang tu tak masuk syurga, tak ada orang tua. dalam syurga tak ada orang tua. Nangis orang tua tu kan. Dah lah aku tua. Tu lepas tu Nabi cakap balik kan. Sebenarnya bukan gitu. Maksudnya apa? Nabi cakap bila masuk syurga nanti semua orang akan jadi muda kan, jadi apa? Pada masa badan paling kuat macam ni. Itulah saya cakap. Peak lah, peak. Peak. Paling optimum lah kan, paling kuat dalam syurga ni. Kalau dia paling fit umur dia 40, saya dia umur 40 lah. Standard, Kalau macam konsisten. bayi yang jaga. Kalau orang tak nafik langsung. Maknanya masa dia paling fit Allah bagi dia. Mana Ayat fit? Mesti ada. Ada. Tak nafik langsung. Allah lebih tahu. Allah, Aku masih bayi kan, dia tahu. Bayi jadi wildan kan. Kan Allah cakap bayi yang meninggal kan dia jadi pelayan-pelayan syurga. layan ibu bapa dia. Sayang semua orang dalam syurga. Okay.